Baiklah, kita teruskan dengan slot yang pertama, iaitu CSI, sesi pembentangan oleh Al-Fadil Ustaz Awanji. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini namanya diberi Ustaz Wanji bin Wan Hussein, digelar Pak Syekh Buka Buku ataupun Wanji Ta'adudi. Beliau ni merupakan seorang peminat teka Najwa Latif. Beliau juga aktif di Facebook dan Twitter untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh pelbagai jenis manusia yang berpelbagai ragam. Ustaz Wanji berpelajaran di Pakistan dalam bidang Quran dan hadis, dan beliau juga belajar di Mesir dalam bidang maqasid syariah, dan beliau ialah seorang penceramah bebas. Baiklah, untuk moderator pada hari ini saudara Abdullah Aiman Rusdi. Baiklah, interrogator pertama iaitu Anas Syafiq bin Salim. Interrogator kedua Zulkarnain bin Salaman. Dan yang interrogator yang ketiga Ahmad Fikri bin Abdul Rahman. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Wanji untuk membentangkan tajuk apa itu negara Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang sudi hadir untuk program CSI, Critically Scholarly Investigation kali kedua, sesi kedua, yang mana sesi pertama kita adakan bersama dengan Ustaz Sawas, seperti mana disebut oleh saudara CEO. Dan Alhamdulillah, Ustaz dengan sedaya mungkin kami cuba untuk adakan sesi kedua program interogasi ataupun CSI ini bersama Ustaz Wanji, bertajuk apa itu negara Islam. Satu tajuk yang sangat penting untuk sama-sama kita bincangkan, tajuk yang kerap dan acap kali dipersoal, dipetikai. Non-Muslim, orang bukan Islam selalu bertanya tentang apa itu negara Islam. Dan kadang-kadang kita melihat umat Islam sendiri gagal untuk menerangkan secara terperinci, secara clear apa itu negara Islam. Oleh kerana itu, Ustaz mengambil kesempatan ini untuk menjemput Al-Fadil Ustaz Wanji untuk membentangkan kepada kita semua apa itu negara Islam. Sebelum kita mulakan program kita, saya serahkan kepada Ustaz Wanji. Saya nak cerita sedikit berkaitan dengan peraturan program kita. InsyaAllah Ustaz Wanji, untuk first masa pembentangan Ustaz ni, kita tak akan kacau Ustaz. Ustaz diberi masa selama 1 jam 15 minit untuk membentangkan tanpa sebarang gangguan. Itu jaminan daripada kami. Interrogator ni takkan ganggu Ustaz sepanjang pembentangan 1 jam 15 minit ni. Tapi selepas itu, pada sesi yang kedua CSI, tidak ada jaminan untuk Ustaz lari daripada soalan-soalan. Okey, sesi kedua adalah sesi CSI itu sendiri, sesi soal jawab, kaji selidik daripada interrogator yang kita jemput khas. Saya semua dah kenal. Dua orang daripada Ustaz, saudara Anas dengan saudara Zul. Mereka belajar dalam bidang agama. Yang kedua, saudara Fikri, dia belajar khusus dalam bidang political science, sains politik. So kita tunggulah soalan-soalan daripada orang. Diorang jawab. Kita datangkan interrogator ni bukan nak bantai Ustaz sebenarnya, bukan nak bagi malu Ustaz ke apa. Tujuan kita adalah kita nak pencerahan. Kita orang lain faham pembentangan Ustaz, mungkin orang tak faham apa yang Ustaz maksudkan, kenapa Ustaz cakap macam ni. So kita datangkan dioranglah wakil kepada audiens. Kemudian kita jangan risau kepada tetamu sekalian, kita juga buka soalan untuk kita beri peluang kepada tetamu
untuk sesi soal jawab, untuk bagi pandangan, untuk kritik ustaz, untuk kritik interrogator. Tak ada masalah, kita bagi peluang pada sesi soal jawab oleh peserta didik selama 45 minit. Kita bagi untuk sesi soal jawab. Dan sedikit lagi ustaz, saya harap ustaz pun bila bercakap nanti kita dapat bercakap dengan menggunakan istilah-istilah yang boleh difahami. Bukan ada istilah Arab ke nanti kan, ta'addudi tu maksud dia apa. So kita bagi clear, sebab saya rasa tak semua boleh cakap Arab, boleh faham Arab, istilah-istilah kaedah tertentu. So ustaz bagi faham dengan cara yang mudah lah ustaz ya. Ustaz, tak ada masalah. Saya rasa kita hari ini bersama Ustaz Wanji, seorang ustaz yang muda, bersemangat, seorang yang open minded. So tak ada masalah saya rasa untuk kita mengkritik dia. Okay. Saya tak nak buang masa. Dengan ini saya silakan Al-Fadhil Ustaz Manji untuk membentangkan kertas kerja beliau. Fadhil tafadhal masyaallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pengerusi, penganjur dan semua sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ni kita bertemu dalam dewan kita ni untuk kita bincang satu tajuk best, apa itu negara Islam. Hari tu bincang dah kan Ustaz Fawaz, jom bincang lagi kan. Ana rasa ana pun tak faham kenapa dua kali bincang apa itu negara Islam. Kenapa tak bincang apa itu negara sekular pula ke, kan? Tapi kalau nak bincang pasal negara sekular, kena panggil Dr. Mazhar yang punya lah. Dan tadi pengurusi, anda rasa pengurusi ni seorang yang dia orang yang pandai komunikasi. Cara mukadimah hayat dia cukup mempengaruhi anda punya perasaan. Tapi walau bagaimanapun, Ana insya-Allah hari ni Ana akan bentang pasal negara Islam ni. Sebab isu negara Islam ni dia satu isu yang besar dibincang di Malaysia apabila ada parti Islam se-Malaysia kemukakan idea negara Islam. Sampai buat keluar satu dokumen negara Islam kan. Dan ramai orang kritik tentang dokumen tersebut. Dan istilah ataupun negara Islam itu sendiri itu pun definisi dia pun pelbagai. Tak ada satu definisi yang statik, tak ada. Ada ulama kata yang dikatakan negara Islam itu adalah negara yang diperintah oleh orang Islam. Pemimpin itu adalah orang Islam. Maka itu pun sudah cukup dipanggil sebagai negara Islam. Ada. Walaupun kadang-kadang negara itu zalim. Bila sebut negara yang zalim, dia timbul pula ada negara Islam yang naqisah dan kamilah. Ada negara Islam yang sempurna, ada yang kurang. Benda ni pernah dikupas oleh Syed Awar. Syed Awar pernah kupas benda ni lah. Dan ada pula sebilangan lain dia pergi kupas negara Islam itulah negara yang terlaksana undang-undang Islam. Terlaksana undang-undang Islam, ada. Benda ni pernah didebatkan oleh Imam Abu Yusuf dalam Al-Kharaj dan berbagai-bagai lah debate tentang negara Islam. Cuma mungkin perbincangan Ana bukan ke arah situ. Mungkin Ana akan bawa satu perbincangan yang lain sikit lah tentang pasal negara Islam. Dan Ana bawa kertas sebenarnya. Kertas Ana ni Ana buat dua bab. Selalunya Ana akan buat kertas ni Ana buat 3 bab. Tapi hari ni Ana buat 2 bab sahaja. Kenapa? Sebab tak sempat. Kalau sempat mungkin Ana buat 3 bab lah. Dan kertas Ana ni bab pertama insya-Allah Ana akan bincang pasal fiqh politik. Dalam fiqh politik ni Ana akan bawa pada 4 perbahasan. Yang pertamanya tentang maqasid politik, yang kedua fiqh wasail, yang ketiganya hak Allah dan hak hamba dalam politik, dan yang keempatnya tentang nas hadis dan politik. Kita tengok hadis dalam kerangka politik tu bagaimana.
Dan yang bab kedua insya-Allah ana akan cuba kupas daripada sudut bab kedua ana akan bawa pada 3 perbahasan. Yang pertama ana akan bincang tentang negara Islam dari monarki kepada demokrasi. Daripada monarki pada demokrasi, dan ana ni memang popular lah. Orang tak suka monarki kan. Jadi ana akan letak macam mana perubahan politik itu. Yang keduanya isu-isu negara umat Islam dulu dan kini. Dan insya-Allah ana akan bawa pada 2 perbincangan. Yang pertamanya tentang jizyah, yang keduanya tentang warga negara. 2. Dan yang ketiganya insya-Allah ana akan bawa cadangan-cadangan untuk negara Muslim moden. Ana secara peribadi ana tak apa setuju dengan istilah negara Islam. Peribadilah. Ana lebih setuju negara Muslim. Sebab bila sebut Islam ni sifat dia tak salah. Tapi bila kita sebut negara Islam, tiba-tiba ada kesalahan, takkan kod Islam tu salah. Tu yang ana tak apa terima dengan istilah itu. Kalau ada pandangan ana yang sebenarnya takut orang marah, tapi rasa nak sebut juga istilah parti Islam pun tak setuju. Walaupun ana orang pahal lah. Tapi istilah parti Islam tu sendiri pun ana secara peribadi ana tak setuju. Sebab apakah keputusan parti Islam itu mesti betul ataupun memungkinkan berlaku kesalahan kan? Bila dia mesti betul, tak apa. Masalah sekarang bila orang buat, dia mungkin melakukan kesilapan. Bila boleh melakukan kesilapan, bimbang benda tu dilekatkan kepada Islam, gitu. Tak apa. Ana buka perbincangan ana yang pertama, perbahasan yang pertama adalah tentang maqasid politik. Politik ni dia ada maqasid dia ada tujuan dia. Apa tujuan bagi politik? Politik ni kalau kita buka dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Daw'i Nusus Asy-Syari'ah wa Maqasidiha yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi dia sebut, dia letak satu definisi takrif bagi politik itu adalah al-qiyamu ala syai'in bima yaslahuhu. Melaksanakan sesuatu yang boleh memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Maknanya daripada sudut-sudut kita faham politik itu adalah memberi kemaslahatan. Satu Dan kalau kita tengok rupa-rupanya benda ni berasas kepada satu kaedah fiqh yang popular. Dan memang kaedah fiqh ni banyak dalam kitab-kitab qawaidul fiqhiyah, dan yang popular ni adalah kitab yang ditulis oleh Imam As-Sayuti, Al-Ashbah wan Nadhair. Dia datang ke satu kaedah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Segala urusan imam terhadap rakyat itu tertakluk kepada maslahah. Maknanya naik macam contoh Umar Khattab, dia tidak, bila hudud itu, potong tangan itu dilaksanakan, tiba-tiba datang zaman tahun kelaparan, menyebabkan Umar Khattab dia terpaksa KIV-kan hukum potong tangan itu. Bermakna kenapa dia KIV-kan? Sebab faktor takut ternafinya maslahah. Maknanya asas kita nampak bagi politik Islam itu tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyat. 2. Yang ketiganya, bila kita tengok apa yang telah diungkapkan oleh Allal Al-Fasi. Allal Al-Fasi dalam satu kitab dia yang ditulis iaitu Maqasid Syariah Al-Islamiyah wa Makarimuha. Dia menyatakan maqasid bagi politik Islam itu, asas syariah itu ada 3. Dia letak 3 asas. Iaitu iqrarul adli, mengakui keadilan. Yang keduanya iqrarul adli, mengakui keadilan. Kenapa dia guna kalimah iqrarul adli, mengakui keadilan? Sebab keadilan itu bukan sekadar dilakukan oleh orang Islam sahaja, bahkan dilakukan juga oleh orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam melakukan keadilan, kita akui apa yang dilakukan oleh orang bukan Islam itu. Dan lebih-lebih lagi lah orang Islam perlu melakukan keadilan. Satu. Yang keduanya yang dikatakan perkataan Allal Al-Fasi ni, yang kedua, maqasid bagi politik itu adalah, dalam ketahanan ni ada, tapi tak pernah sebut kat sini lah, iqrarul adli. Yang kedua i'ta'ul haq, memberikan hak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebut dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Taala memberikan hak kepada mereka yang berhak. Yang ketiganya tadbir syu'unir ra'iyah, kita mengurus balik urusan rakyat. 3 maqasid. Jadi dan bila kita tengok pada 3 perkara, kemaslahatan, dan juga kita melihat pada 3 perkara, disebabkan itu seorang ulama iaitu Al-Izz bin Abdis Salam, dia mensyaratkan keadilan adalah perkara yang paling penting dalam sesebuah negara. Dan dia telah sebut dalam kitab dia, iaitu kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam,
Dia menyatakan al-adalatu syartun fi kulli wilayah. Kata Al-Izz bin Abdussalam, keadilan itulah syarat bagi semua nak jadi wilayah. Sama ada wilayah tu wilayah kepimpinan lah, wilayah kan, kepimpinan itu sama ada rumah tangga mesti adil kan. Nak jadi suami kalau ada isteri 2-3 adil. Apa lagi? Nak jadi ketua kampung adil. Nak jadi pemerintah negara lagi-lagilah perlu kepada adil. Kita ada anak perempuan, kita terpaksa melakukan keadilan kepada anak perempuan kita kalau dia nak kahwin sebagai contoh kan. Maknanya adil itu satu benda yang asas dalam kepimpinan. Jadi lebih-lebih lagi lah dalam perkara yang lagi besar yang melibatkan kepada kenegaraan gitu. Itu satu berkait dengan maqasid bagi politik Islam. Yang keduanya, perbahasan yang kedua tentang fiqh wasail. Kita ni bila kita baca dalam Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jangan tengok Quran dan hadis itu secara literal. Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq, dia kemukakan satu tajuk pembincangan. Tajuk dia adalah Al-Wasail, yang Anas terjemahkan sebagai mekanisme. Wasail, elemen penghubung untuk mencapai kepada tujuan, kepada maqasid. Jadi elemen penghubung itu penting. Dalam Quran itu sendiri kalau kita perhatikan, dia ada unsur elemen penghubung dan dia ada tujuan. Selalu misalnya Ana selalu bawa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang-orang kafir itu hingga tidak berlaku fitnah. Perang itu adalah mekanisme. Tujuan adalah menghilangkan fitnah. Itu tujuannya. Kalau di Malaysia kita tak boleh perang. Sebab kalau perang itu sendiri dia akan mendatangkan mafsadah, kerosakan. Sedangkan maqasid bagi politik itu adalah maslahah. Jadi bila kita nak datangkan kemaslahatan, nisbah kepada negara yang berperang, kena perang. Famani atada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Perangi, seranglah mereka, bermusuhlah dengan mereka seperti mana mereka memusuhi kamu. Kalau mereka menyerang kita dengan senjata, maka kita balas balik dengan senjata. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang kafir itu hingga tidak berlaku fitnah. Maqasid adalah tidak berlaku fitnah. Itu tujuan dia. Perang itu mekanisme. Jadi macam mana kita nak berinteraksi politik di Malaysia, kita terpaksa guna mekanisme yang tidak mendatangkan fitnah. Bahkan kita menggunakan mekanisme yang boleh menghapuskan fitnah dengan jayanya. Apa dia? Terpulang lah. Di Malaysia mungkin demokrasi, mungkin pilihan raya kan. Yang ni mungkin istimarah lah. Tapi walau bagaimanapun kita nak bagi tahu, dia ada maqasid, dia ada wasail. Sebab itu, bila kita tengok waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah orang kafir itu hingga tidak berlaku fitnah. Bila di Malaysia kita tidak berperang, tidak bermaksud kita menolak Quran, tak. Kita tidak menolak Al-Quran. Dan bila kita baca hadis-hadis Nabi dan bila kita baca Al-Quran, bila dia bercerita berkait dengan politik, selalunya berkait dengan wasail, bukan maqasid. Ini kebiasaan gitu. Okey, dua. Yang ketiga tentang hak hukukullah dengan hukukul ibad. Hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba. Dia politik ni kita kena ingat hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak hamba itu didahulukan daripada hak-hak Allah. Kenapa kita kata hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah? Hak hamba itu didahulukan pada hak-hak Allah. Banyak antaranya kalau kita buat misal contoh qasar sembahyang. Benda ni pernah ditulis oleh seorang ulama namanya Jamaluddin Al-Atiyah. Jamaluddin Al-Atiyah dia tulis satu kitab, nama kitab dia Nahwu Taf'il Maqasid Syariah. Dia tulis kupas tentang hukukul ibad dengan hukukillah. Kalau kita buka dalam kitab Usul Fiqh Al-Islami yang ditulis oleh Dr. Wabah Zuhaili pun dia ada kupas benda ni. Cuma kupasan dia tak mendalam lah. Dia kupas secara mendatar. Tapi kalau kita baca dalam kitab Nahwu Taf'il Maqasid Syariah Islamiyah, Jamaluddin Al-Atiyah ni, dia akan kupas panjang lebar tentang hukukul ibad dengan hukukillah, mana nak didahulukan. Panjang dalam kitab tersebut. Kalau tengok pasal semayang, semayang ni asalnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu hak Allah. Semayang. Bila kita bermusafir, kita dibenarkan mengurangkan semayang yang 4 itu kepada 2. Padahal kita bermusafir itu adalah hukukul ibad, hubungan sesama kita. Kita musafir, hatta pergi tengok bola sekalipun lah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ni musafir yang haram tak boleh kita nak qasar semayang, tak boleh kita nak jamak semayang. Mazhab Syafi'i kan. Mazhab Nafi tak ada masalah. Mazhab Nafi kata masalah dia buat benda haram tu dia punya pasal.
Tapi kalau dia musafir maka dia boleh nak jamak dan qasar sembahyang. Tak. Jadi macam mana urusan yang berkait dengan manusia itu, sembahyang yang 4 rakaat itu boleh dikurangkan jadi 2. Kita bermusafir itu, sembahyang yang asalnya berarsingan dia boleh dihimpunkan, namanya jamak sembahyang. Di sini nampak hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak hamba itu dah didahulukan berbanding hak Allah. Bahkan bila sahabat Nabi pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada sebarang kerosakan pun, tak ada sebarang kesusahan pun dalam pemusafiran. Kenapa kita boleh qasar dan jamak sembahyang kan? Nabi Muhammad SAW kata, hadhi sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbilu sadaqatahu. Kata Nabi SAW, ini merupakan sedekah Allah yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahamnya hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak-hak hamba itu didahulukan daripada hak-hak Allah. Gitu. Satu. Yang kedua, tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan bermusafir. Kita bermusafir, kita boleh tak puasa, kena qada lah hari lain kan, pada bulan Ramadan sebagai contoh. Kenapa boleh? Itu menandakan hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. 2. Yang ketiganya, cara kita taubat. Kita melakukan kesalahan dengan Tuhan, dengan melakukan kesalahan sesama manusia, dah beza cara taubat ni. Kita kena minta maaf kok mana pun kepada orang yang kita buat silap tersebut, kan? Di situ nampak macam penting hak hamba itu berbanding hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya, kalau kita ni ada duit, mana ni nak didahulukan antara membayar hutang dengan pergi buat ibadat haji? Ibadat haji tu hak Allah. Hutang ni sesama kita. Jawapannya, dahulukan membayar hutang berbanding kita pergi kepada ibadat haji. Hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Yang lain tu okey, tak apalah, ini dah panjang lah. Okey, bila kita perhatikan hukukul ibad dan politik ni, kita dapati benda ini dilakukan di dalam sejarah umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menyerang golongan-golongan yang tidak membayar zakat. Dia menyerang orang-orang yang tidak membayar zakat. Mungkinlah ada orang pertikaikan, sebenarnya Abu Bakar menyerang itu kepada orang murtad. Bila kita cek dalam hadis Nabi SAW, pada zaman Nabi Muhammad pun ada orang murtad, tapi Nabi Muhammad sendiri pun tak pernah bunuh orang murtad. Nabi Muhammad SAW tak pernah bunuh orang murtad. Walaupun ada hadis Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menggantikan agamanya maka kena bunuh orang itu, kan? Ada hadis Nabi SAW. Cuma hadis ni berlaku perdebatan di kalangan ulama-ulama lah. Sebab apa? Sebab dalam usul mazhab Hanafi, umum Quran tidak boleh ditaksiskan dengan hadis ahad. Tiba-tiba hadis man baddala dinahu faqtuluh, hadis ahad, seakan-akan nak mentaksiskan umum Quran yang menyatakan kena jaga nyawa. Kita kena jaga nyawa. Tiba-tiba ada hadis man baddala dinahu faqtuluh. Macam mana ni agak-agak? Kalau kita baca tulisan yang ditulis oleh Mahmud Shaltut, dia tiba persoalan. Dia kata, kalau sekiranya ada bunuh dalam hukuman murtad, kenapa tidak tersebut di dalam Al-Quran? Sedangkan dalam Al-Quran dia ada menceritakan tentang hukum potong tangan bagi orang mencuri. Dalam Quran ada cerita tentang hukum qazaf kalau kita menuduh orang zina, kan? Dalam Quran ada cerita pasal hukum qisas, bunuh balas. Tetapi murtad tak tersebut dalam Quran tentang bunuh. Bunuh tu pula berat, kan? Dan di situ tu berlakulah pentakwilan daripada ulama-ulama. Kalau kita baca yang moden ni, macam yang ditakwilkan oleh Dr. Ahmad Ar-Raisuni, dia mengklasifikasikan murtad itu kepada 2. Satu dipanggil sebagai riddatul mujarradah, satu lagi dipanggil riddatul muharabah. Murtad semata-mata murtad duk diam, tak bising ke orang, kan? Ada satu lagi riddatul muharabah, dia riddat, dia pergi serang orang pula. Jadi yang dikatakan bunuh itu adalah man baddala dinahu faqtuluh, tu bunuh tu, kata Ahmad Ar-Raisuni, merujuk kepada riddatul muharabah. Dia murtad dan dia melakukan serangan pula kepada orang lain. Tak apa. Yang kita nak ceritanya, berlaku debate tentang serangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang itu kerana murtad ke ataupun kerana tidak membayar zakat. Yang pastinya masa perdebatan di antara Umar Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia menyebut tentang zakat. Jadi di situ kita nampak macam penting sangat tentang hukukul ibad ni berbanding hukukillah, lebih-lebih dalam kerangka politik gitu. Tapi jangan pula lepas ni pakai tak sembahyang pula.
Tak semayang itu kan. Bukan macam tu kan. Bukan macam tu. Cerita ni kalau bertembung lah gitu. Tak. Lain, kalau kita baca kupasan yang dikupas oleh Ibnu Ashur dalam kitab dia Maqasid Syariah Islamiah, dia ada mendatangkan persoalan kenapa Nabi Musa AS berlawan dengan Fir'aun semasa Nabi Musa AS dah duduk dengan Nabi Shu'aib. Kenapa Nabi Musa AS ni dia tak pergi lawan Fir'aun semasa dia duduk dalam rumah Fir'aun, sedangkan Nabi Musa tu dibesar dalam rumah Fir'aun kan? Bila duduk dengan Nabi Shu'aib baru pergi serang, pergi lawan. Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi lawan Fir'aun. Fir'aun tu gedebel sangat. Orang Kelantan cuma gedebel lah. Melampaui batas, teruk sangat dah mamak tu kan. Baru pergi lawan. Di sini ni Imam Ibnu Ashur dia kupas tau. Dia kupas. Serangan yang kita kena lawan ni apabila dia zalim tau, dia sudah melibatkan kepada orang lain. Bila melakukan penindasan pada orang lain baru kita lawan. Tapi kalau semata-mata dia kufur, kita tak boleh nak lawan. Dakwah cukup. Faham Jadi kita nampak tu hukukul ibad tu dengan hukukillah dalam kerangka tu. Tu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, bahasa yang keempat tentang hadis Nabi dan politik. Kita kalau tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena tengok banyak kerangka. Kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia mengklasifikasikan hadis itu kepada dua. Satu dia panggil tasyri', satu lagi dia panggil ghairu tasyri', pensyariatan dan tidak pensyariatan kan. Berlakulah perbincangan tentang pakai kupiah itu adalah adakah itu sebagai Arabisasi ataupun Islamisasi. Pakai serban itu satu Islamisasi ataupun Arabisasi. Pakai jubah itu sendiri itu Islamisasi ataupun Arabisasi. Timbul perbincangan. Kalau ana lebih setuju itu Arabisasi disebabkan itu anda pakai t-shirt lagi ni. Kalau Islamisasi anda pakai jubah lagi ni. Dan kopiah pun ada orang kata ini adalah Arabisasi bukan Islamisasi. Disebabkan itu anda tak kopiah. Kan? Tapi nak bagi tahu dia berlaku perbincangan. Siapa? Syekh Muhammad Ghazali dia kelaskan kepada dua. Tapi kalau kita buka kita lain pun kadang-kadang klasifikasi itu lagi luas. Dia lagi luas dia klasifikasikan. Antaranya ada seorang ulama Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi pun disebut dalam kitab Al-Furuq. Dia klasifikasikan kepada empat. Lagi banyak dia kelaskan. Yang pertama, hadis Nabi SAW perlu dilihat dari sudut tasyri', pensyariatan. Ini popular lah, ini masyhur lah di kalangan kita kan. Sembahyang macam mana, puasa macam mana, zakat macam mana, kiraan, itu tasyri', tak apa, tak ada masalah. Dan itu yang kita tahu. Dan yang kedua ni dia ada satu, yang kedua dipanggil sebagai al-hadyu wal irsyad, saranan. Benda ni dirujuk dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ada satu hadis, kalau dalam ni anda ada buat marilah hadis tu. Hadis riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi dekat satu kawasan orang Madinah. Yang orang Madinah ni dia tut pokok, dia kawinkan pokok untuk menjadikan kurma tu sedap. Nabi Muhammad kata jangan nak ubat dah kan. Jadi sahabat Nabi kata kalau tak buat tidak sedap lah buah kurma ni. Nabi kata nak ubat dah lah. Jadi diorang pun tak buat. Duk tak lama buah kurma tu memang jadi tak sedap. Dan kemudian Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad tanya ni macam mana jadi tak sedap macam dulu ni. Dulu kata jangan cantum, kami tak cantum lah. Jadi tak sedap lah. Lalu Nabi Muhammad berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan keduniaan kamu. Di sini yang Nabi Muhammad larang itu bukan satu pensyariatan. Yang Nabi larang itu adalah satu saranan. Satu. Yang kedua berlaku pada seorang sahabat namanya Muris. Muris ni dia hamba yang dimerdekakan. Dan dia ni ada isteri. Isteri nama Barirah nama isteri dia. Jadi cerita je, Muris ni dia syok lagi dengan bini dia, tapi bini minta cerai. Menyebabkan Muris ni dia sedih dan dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tolong recommend saranan tu, tolong sarankan kepada Barirah supaya Barirah ni kahwin balik dengan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan Barirah. Muhammad kata, ya Barirah ittaqillah fa innahu zawjuki wa abu waladik. Kata Nabi sallallahu, wahai Barirah, takutlah kamu akan Allah. Muris itu bukan orang lain, suami kamu dan juga bapa kepada anak kamu. Sembang, tiba-tiba mendengar itu menyebabkan Barirah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menyuruh aku dengannya, ini berkahwin balik dengan Muris? Barirah kita tanya ni, kamu suruh aku kahwin balik dengan Muris ni? Soalan dia kan.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak, aku sekadar la innama ana syafi'. Tu kata Nabi. Aku ni sekadar tukar rekomen. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendengar jadi bila cakap macam tu, Barirah tetap tak nak kahwin balik dengan Mughis. Bila maklumkan kepada Mughis ni menangis. Nitik air mata dia kan. Sampailah Nabi Muhammad SAW kata, ala ta'jabu min hubbi Mughisin Barirah wa bughdiya iyyahu. Kata Nabi SAW kepada Anas bin Malik, kepada Abbas, sahabat Nabi pada Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughisin Barirah wa bughdiha iyyah. Adakah kamu tak kagum betapa sayangnya Mughis kepada Barirah, betapa bencinya Barirah kepada Mughis. Nak cerita hadis ni nampak macam Nabi Muhammad menyuruh kepada Barirah supaya kahwin balik dengan Mughis, tapi suruhan itu sekadar saranan, bukan pensyariatan. Gitu. Okey, 2. Yang ketiga, takdib, mengajar adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka dia kena muliakan tetamu dia. Cuba kita mafhum mukhalafah. Barang siapa yang tidak menghormati tetamu, maka dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Betul ke agak? Jadi kalau kita pergi rumah kawan kita sambut dekat pintu, kafir mamak ni. Macam tu tak? Datuk Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, takdib. Dia mengajar adab. Yang ni lah berlaku dilema. Yang ni telah dikupas oleh Dr. Nu'man Jurim dalam kitab Turuqul Kashfi an Maqasidish Syari'. Dia ada tulis dalam kitab tu dilema penghujahan yang digunakan oleh Khawarij. Khawarij ni dia orang ada akidah dia orang. Akidah dia orang adalah orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Dosa besar itu kafir. Dan antara hujah-hujah yang digunakan oleh Khawarij adalah hadis yang kita baca. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi dia pun kata kalau orang dosa besar kafir lah. Inilah dalil dia. Kata pupuk Khawarij jadi kita bukan Khawarij. Kita ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah. Okey, tak. Yang keempat, al-imamah. Yang ni point. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita dah sebut, maqasid adalah maslahah. Maqasid dalam politik adalah maslahah. Jadi bila kita melihat hadis yang berkait dengan politik, kok mana pun kena tengok daripada sudut maslahah. Benda ni bukan sekadar ditekankan oleh orang-orang moden lah, macam Dr. Sa'id Ramadan Al-Muti. Dia tulis dalam kitab Dawabitul Maslahah, ataupun ditulis oleh seorang doktor nama Dr. Sulaiman Ashqar dalam kitab dia Usul Al-Wajiz fi Usulil Fiqh lil Mubtadi'in, untuk budak-budak belajar baru, dalam kitab dia tulis. Ataupun kalau kita baca dalam Imam Ibn Taymiyah, kalau besar sikit Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia ada sebut tentang konsep maslahah dan mafsadah di dalam kerangka politik, dalam kitab Majmu' Fatawa. Ataupun kalau kita baca Turuqul Kashfi an Maqasidish Syari' yang ditulis oleh Dr. Nu'man Jurim. Kalau ikut istilah yang digunakan oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Muti, dia guna kalimah al-imamah. Al-imamah, kepimpinan. Dalam istilah yang digunakan oleh Dr. Sulaiman Ashqar, dia guna istilah al-amru al-maslahi, urusan kemaslahatan. Bila kita tengok hadis yang berkait dengan politik, dia kena berkait dengan kemaslahatan. Dia tidak boleh tengok statik. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut al-a'immatu min Quraisy. Imam itu, pemerintah itu, ataupun dalam bahasa Hizbut Tahrirnya khalifah itu mesti daripada Quraisy. Itu bahasa Hizbut Tahrir. Dia mesti daripada Quraisy, contoh kan. Jadi imam daripada Quraisy tu, adakah pemerintah itu mesti Quraisy? Persoalan. Kalau kita baca dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, dia sebut mesti Quraisy khalifah itu. Tetapi bila kita baca pendapat-pendapat ulama, pastikan kita kena tengok dalam tiga kerangka. Yang pertama, al-zaman, al-makan, al-ahwal. Masa, tempat dan kondisi. Dia kena tengok situasi itu. Imam, sebab ulama ni bila dia mengeluarkan pandangan, dia mesti ada pengaruh dia, terpengaruh pemikiran dia. Bila kita cek siapa dia Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi ni seorang ulama yang hidup dalam kerajaan Abbasiyah. Dan Abbasiyah ni confirm lah daripada Quraisy. Maka tidak hairanlah dia memfatwakan imam itu mesti Quraisy berdasarkan hadis ini. Tetapi pendapat itu tak sealiran dengan apa yang telah dikupas oleh Imam Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Dia disebut dalam kitab dia, al-a'immatu min Quraisy ni dia bukan syarat wajib mesti, bukan. Dia sekadar wasail
untuk lidaf'it tanazu', mengelak daripada berlaku perbalahan. Sekadar tu je. Jadi Nabi Muhammad SAW kata hadis tentang a'immatu min Quraisy, bila sebut al-a'immatu tu kita nampak politik dah kat situ. Sebut imam ni politik kan. Dan bila Imam Ibn Khaldun dia menyatakan lidaf'it tanazu', untuk mengelak daripada perbalahan, kita terus faham maksud dia mengelak daripada perbalahan. Sekiranya tidak mendatangkan keperbalahan, melantik yang lain daripada Quraisy itu tak salah. Bahkan kalau melantik Quraisy itu sendiri mendatangkan perbalahan, jangan lantik Quraisy. Sebab mendatangkan maslahah. Dan hadis tu dalam kerangka maslahah. Gitu. Dia kena tengok kerangka politik gitu. Tak. Okey, selesai. Bab 1. Bab 1. Bab 1 tu macam elok. Tulisan ni pun kena lain sikit. Bab 1. Okey, 1. Yang kedua. Bab yang kedua tentang negara orang Islam. Anda tak guna istilah negara Islam. Anda guna istilah negara orang Islam, negara Muslim. Daripada monarki kepada demokrasi. Kita tahulah sejarah umat Islam. Zaman Nabi Muhammad SAW merintah, lepas tu mari zaman Khalifah 4 kan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Lepas tu datang pula satu era yang disebut sebagai dinasti Umayyah. Siapa yang mula-mula sekali start? Muawiyah kan. Dan memang ada, kalau kita baca dalam kitab Ibnu Athir, Ibnu Athir dia ada datangkan satu riwayat kisah perbualan di antara Muawiyah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita dia berjumpa Sa'ad bin Abi Waqqas berjumpa sejurus ditabarkan sebagai khalifah. Bahawa Sa'ad berkata pada Muawiyah, "Assalamualaikum wahai raja." Dia panggil raja kawan tu. Tak pasal-pasal panggil wahai Malik, wahai raja. Dia bersalam, "Assalamualaikum wahai raja." Kan. Jadi Muawiyah ni kata, "Apa salahnya sekiranya kamu panggil kepadaku ya Amirul Mukminin." Panggillah Amirul Mukminin, kan best dengar. Macam Umar dulu. Lebih kurang macam tu kan. Dia tak cakap macam aku cakap lah. Tapi lu kurang macam itulah kan. Gitu. Dan Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku sungguh-sungguh tidak ingin memperolehi jabatan itu dengan cara yang telah menyebabkan anda perolehinya." Bermakna kita nampak di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat itu sendiri mengatakan Muawiyah itu telah memulakan sistem beraja, monarki. Lepas tu disambung oleh anak dia, maka lahir satu dinasti yang disebut sebagai dinasti Umayyah. Naik pula dinasti Abbasiyah, naik pula dinasti Uthmaniyah, naik pula demokrasi. Akhir sekali dengan Uthmaniyah kan, gitu. Tapi Uthmaniyah pun bukan semua bagus, ada yang karut ingat situ. Anda pun tak faham tak kalau orang mempertahankan gila-gila tentang Uthmaniyah. Anda pun tak faham. Sebab kalau pergi museum Tok Kapi, kita tengok kemewahan dia orang, kita pun respect dengan kemewahan itu. Ingat faham respect tu kan. Teruk sangatlah dia punya kaya tu kan. Okey, satu. Maknanya politik itu sendiri sifat dia berubah. Bahkan dia benda ni bukan sekadar berlaku dalam kerangka umat Islam. Bahkan dia memang berlaku di kota Athens tu memang berlaku dah macam tu. Dalam sejarah Yunan pun dah berlaku tentang perubahan politik. Sehingga ada oligarki, ada apa lagi? Ada demokrasi, ada aristokrasi, macam-macam nama. Sampai kita pun pening. Kalau kita baca dalam Imam Ibn Khaldun pula, dia akan datangkan satu istilah yang disebut sebagai tadawul. Konsep perputaran. Kerajaan itu akan berputar. Dia akan jatuh, naik, turun, naik. Maknanya sifat bagi politik itu dia akan berubah. Satu zaman dengan zaman lain mungkin tak sama atas keperluan rakyat itu sendiri. Gitu. Yang seterusnya, bab perbahasan yang kedua, bentuk negara umat Islam dulu dan kini. Bentuk negara Islam tu dulu dan kini. Pertama, isu warga negara. Al-Wataniyun. Al-Muwatinun, warga negara. Al-Muwatinun ni disebabkan faktor Al-Muwatinun, warga negara dalam sejarah dulu, daripada negara yang berbentuk bangsa kepada negara yang berbentuk keagamaan. Negara yang melibatkan kepada bangsa, monarki bangsa, jadi monarki kepada keagamaan. Bila bawa monarki bentuk keagamaan, maka lahirlah fikrah yang menyatakan seseorang warga negara itu tertakluk dengan agamanya. Kalau dia agama Islam, maka dia warga negara. Dia tak perlu nak pergi buat IC, buat macam kita IC lelong IC, tak payah. Kau Islam tu masuk okey, kau jadi warga negara dah. Itu dah berlaku kan. Dan benda ni telah dikupas oleh Rashid Ridha. Rashid Ridha pernah kupas dalam kitab dia Al-Manar, apabila dia mengupas tentang ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
Bahkan konsep warga negara itu berkait dengan orang tu beragama Islam tu adalah warga negara. Bila dibahas oleh ulama-ulama al-mutaqaddimun, ulama-ulama terdahulu, dia bahas tentang la ikraha fiddin ni, yang mengatakan ayat itu mansukh. Semua didatangkan, nasikhnya adalah ayat perang dan juga ayat jizyah. Ayat perang dan juga ayat jizyah. Sedangkan ayat perang dan ayat jizyah itu sendiri adalah ayat yang berkait dengan politik. Nampak Jadi di sini kita nampak warga negara nisbah pada dulu adalah melibatkan kepada keagamaan, agama. Kau masuk Islam, automatik kau sudah jadi warga negara ini. Kau tak payah pergi jumpa atau pergi minta ada tak surat rasmi mengatakan saya ni warga negara Madinah, tak payah. Cukup sekadar kau beragama Islam. Satu perbincangan. Yang kedua tentang jizyah. Jizyah ni jadi satu benda yang grown oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam cukup grown bila jizyah. Alamak, macam nak kena tindas je kita ni kan. Tapi masa kita sebut jizyah ni, orang bukan Islam ni terlupa ada satu benda namanya zakat yang orang Islam kena bayar. Orang bukan Islam bayar jizyah, kita bayar zakat kan. Takkan orang bukan Islam bayar zakat kot. Takkan orang Islam bayar jizyah kot. Jadi dia ada satu jizyah, satu lagi dipanggil sebagai zakat. Jizyah ni kalau kita perhatikan perbincangan yang dibahas oleh ulama-ulama dulu, dia akan membahaskan itu dalam kerangka monarki. Kita tak nafikan. Memang Imam Al-Mawardi dia kupas tentang ayat Al-Quran bila sebut as-saghirun dalam Al-Quran. Tengok dalam surah At-Taubah ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yudinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Allah Ta'ala guna kalimah wahum saghirun. Saghirun ni kecil kan? Orang-orang kecil. Orang-orang kecil, orang-orang besar. Orang kecil. Kalau baca dalam Al-Mawardi dia sebut nak bayar jizyah tu, orang yang masuk, orang bukan Islam nak bayar jizyah mesti tunduk. Jalan tu kena tunduk. Kalau jalan kat muka macam tu bayar jizyah tu jadi masalah pula. Dia jalan tunduk. Jalan tu pula mesti tidak berkenderaan. Nampak macam syadik tau pandangan itu. Nisbah Imam Al-Mawardi kita rasa macam debate itu sebab dia merujuk pada zaman monarki Abbasiyah. Tapi sebenar-benarnya makna saghirun tu apa? Tu persoalan. Sebenar-benarnya makna saghirun ni apa? Benda ni pernah dikupas oleh Imam Ibn Qayyim. Dia pernah sebut dalam satu perkataan dia, kata dia mana Sekejap kat mana pula? Berat sungguh. Alamak, kacau daun betul. Okey, perkataan Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah, dia menyatakan was-sawabu fil ayati anna sighara huwa iltizamuhum li juryani ahkamil millati alaihim wa i'ta'il jizyati fa inna iltizama dhalik huwa as-sighar. Maksud dengan as-sighar di sini ni bukan maknanya mesti kita merendah-rendahkan dia orang, kita memudah-mudahkan dia orang, kita menghina dia orang, bukan. Maksudnya adalah iltizam tu. Bila cukup tarikh bayar. Itu dimasukkan dengan saghirun. Itu makna as-saghirun yang telah dikupas oleh Imam Ibn Qayyim. Jadi bila kita lihat base ataupun asas bagi Islam itu adalah keadilan, dan kita dapat lihat keadilan Islam itu bukan sekadar diberikan kepada orang Islam sahaja, bahkan diberikan juga kepada orang bukan Islam. Kalau tengok dalam Al-Quran, contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah Ta'ala kata la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah SWT, Allah Ta'ala tak pernah halang kamu melakukan Allah Ta'ala tak pernah halang kamu melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang yang tidak menyerang agama kamu dan tidak pernah mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Kamu perlu melakukan keadilan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala cukup suka kepada orang melakukan keadilan. Kalau kita tengok asbabun nuzul ayat ni, asbabun nuzul ayat ni turunkan berkait dengan Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar As-Siddiq, yang dia dengan bapa dia masuk Islam tapi mak dia tak masuk Islam. Mak dia nama Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza.
Qutailah binti Amr Uzan tak masuk Islam, tapi hubungan antara anak dengan mak tu masih berlaku. Mak ni pergi jumpa dengan anak, dia bawa hadiah, dia bagi hadiah pada anak dia, tapi anak tak nak terima. Asma tak nak terima sebab dia kata mak aku ni kafir. Dia agak radikal sikit lah masuk Islam ni kan. Macam orang baru pandai bawa kereta, pantang tengok kunci kereta. Dia macam tu lah, macam kita lah baru masuk Islam ni, habis nak kafir ke orang. Macam dia seorang Islam pula. Sebab member masuk Islam kan. Ada jenis radikal tak tahu pasal ni. Sebab kita potential tengok dia kan. Jadi dia tak nak terima hadiah mak tau. Tak nak mak aku kafir, mak aku kafir. Dan begitu tu sampai pada pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya benda ni kepada Asma, dan ekoran daripada kejadian itu Allah Taala tu nak kita baca ni. Kata Allah Taala tak pernah halang melakukan keadilan, kebaikan kepada orang bukan Islam yang tak keluarkan kamu pada negara kamu, dan tidak pernah menyerang agama kamu, adalah kamu melakukan keadilan pada mereka. Allah Ta'ala suka kepada orang melakukan keadilan. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok Islam wajah keadilan ni merentasi agama, adalah sebagai contoh ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menzalimi orang bukan Islam, muahid ni orang baik dengan Islam lah, mudah-mudah terjemahan kan, ataupun mengurangkan haknya, ataupun membebankan kepadanya luar daripada kadar kemampuannya, ataupun mengambil sesuatu daripadanya bukan jalan yang baik, aku akan jadi penghujah untuknya untuk hari akhirat nanti. Nabi Muhammad mempertahankan orang bukan Islam yang duduk dalam negara umat Islam. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai satu tahap Nabi Muhammad akan mempertahankan orang bukan Islam itu di akhirat nanti. Ni kalau silap baca ni orang tuduh kita plural tau. Kalau silap baca lah kan. Tapi nasib baik kita sebut Nabi Muhammad, terselamatlah daripada tuduhan pluralisme. Okey, tak. Jadi cerita dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan orang bukan Islam. Cuba ada pesan, ada orang sebut man adzadzimiyan faqad adzani, itu bukan hadis Man adzadzimiyan faqad adani, itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qayyim kata hadis itu adalah hadis maudhu', hadis palsu, tapi popular sangat di kalangan kita, lebih-lebih lagi orang politik. Man adzadzimi faqad adani, itu bukan perkataan Nabi. Kata kata Syekh Albani dalam dia menyatakan itu adalah perkataan Omar Abdul Aziz. Tu kata Albani. Albani juga aku ni. Okey, tak. Jadi jizyah ni macam mana sebenarnya jizyah ni? Jizyah ni macam mana agak-agak Jadi jizyah ni mekanisme macam perang tadi. Jizyah ni adalah mekanisme. Allah Ta'ala sebut waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang kafir itu hingga tidak berlaku fitnah. Poin dia tidak berlaku fitnah. Perang ke tak perang ke itu bukan poin. Nisbah pada negara Afghanistan mungkin perang. Nisbah kepada Lahad Datu mungkin perang. Mungkin ayat tu mungkin. Kan? Kalau kita pergi Palestin mungkin perang, betul tak? Mungkin perang sebab di sana tu perang, angkat senjata. Kalau orang sana angkat senjata, kita kata tak, kita nak berdebat. Alamak, jam lah. Kita pergi berhujah bagus ni buat mikrofon, kawan tu pergi bawa pedang. Kita bawa call Allah, dia pancung, selesai masalah. Rugi pula situ kan. Jadi nak ceritanya, perang itu mekanisme. Yang penting menghilangkan fitnah. Menghilangkan fitnah ni bukan sekadar berlaku di Lahad Datu je. Menghilangkan fitnah ni bukan sekadar berlaku di Palestin je, bahkan berlaku juga di Malaysia. Tapi persoalannya macam mana mekanisme untuk menghilangkan fitnah di Palestin dengan di Malaysia tak sama. Jadi mekanismenya Allah Ta'ala kata waqatiluhum. Dan tu kenapa Allah Ta'ala sebut perang? Soalan pula kan. Sebab zaman tu orang serang Islam dengan perang. Orang zaman tu pergi serang Islam tu dengan perang. Macam mana serangan dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana serangan dilakukan oleh orang-orang Quraisy masa itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perang? Maka tidak heran Allah Taala kata perang. Tapi di nisbah kita pada hari ini, kita tengok di Malaysia sebagai contoh bukan perang, menggunakan demokrasi. Maka kita lawanlah dengan demokrasi. Demokrasi itu merupakan mekanisme untuk menghilangkan fitnah. Gitu. Serupa juga jizyah. Jizyah itu sendiri itu adalah mekanisme. Sebab antara yang kita nampak, jizyah ini dia bukan dikenakan kepada semua orang bukan Islam, bahkan dikenakan kepada orang yang terlibat dengan perang je. Betul tak? Makanya tidak dikenakan jizyah kepada kanak-kanak, tidak dikenakan jizyah kepada orang perempuan. Kalau tengok dalam beberapa asar, antaranya Imam Ibn Hajar pernah menyatakan
tidak dikenakan jizyah juga kepada orang ahli-ahli ibadat dalam rumah-rumah ibadat dia orang. Itu pun tidak dikenakan jizyah. Fahamnya, adakah bila sebut orang bukan Islam duduk dalam sesebuah negara maka automatik dia kena bayar jizyah? Tak. Bukan semua. Dalam orang-orang tertentu sahaja diperlukan kena bayar jizyah, ada sebilangan tidak perlu dikenakan jizyah. Dan kenapa ada yang kena, ada yang tak kena? Faham je di sini, ia sekadar mekanisme untuk mengelak daripada berlaku fitnah tadi. Tu makna jizyah. Jadi kita nak adaptasi dalam kerangka negara umat Islam moden. Macam mana agak-agak? Adakah kita kena buat jizyah juga ke? Mesti jizyah. Macam tu, kita kena perang juga kat Malaysia. Mampus. Macam mana agak kan? Macam mana agak? Atau mungkin kita kena jizyah lah. Ataupun kekalkan dengan sistem yang dah ada, dengan pembayaran cukai. Jadikan cukai itu seperti mana? Jizyah. Dan kita kena beza di antara zakat dengan jizyah. Zakat itu sifatnya ketetapan daripada Tuhan. Allah Ta'ala telah tetapkan, sama ada menerusi Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tapi jizyah, ketetapan itu ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan kadar jizyah yang perlu dibayarkan oleh orang bukan Islam kepada kerajaan Islam. Jadi jizyah itu sendiri merupakan mekanisme. Dia adalah wasail, dia bukan maqasid. Begitu. Yang ini perbincangan yang dah berlaku dalam kerangka negara umat Islam dululah. Tapi benda ni tidak dibincangkan dalam kerangka umat Islam pada hari ini. Begitu insya-Allah. Okey. Cerita masalah cukai ni pula bentuk zaman dulu, apa yang dikupas oleh Imam Ibn Taymiyah, dikupaskan oleh Imam Al-Ghazali, tu panjang ceritalah. Itu tak payah kita cerita waktu lain lah, insya-Allah. Mungkin depan ni ada persoalan ke ataupun ada serangan daripada pihak 3 orang ni. Okey, tak. Okey, yang ke seterusnya, ni cadangan Nana lah kepada negara umat Islam moden. Cadangan Nana, Anda rasa kita perlu lebih demokrasi daripada Barat. Tu cadangan Anda. Sebab itu Anda mencadangkan di Malaysia kalau boleh kita buat pemilihan untuk jawatan menteri besar. Kita nak merintah dan kita tadilah Islam. Sebab zaman sekarang ni orang cakap siapa yang lebih demokrasi lagi, orang tu lagi orang suka. Bahkan dilema ni dah berlaku kat negara-negara orang Arab. Ikhwan Muslimin sendiri di Mesir, dia orang terpaksa guna Al-Hizbul Hurriyah wal Adalah. Parti kebebasan dan juga keadilan. Dia pun terpaksa bercakap mengenai label-label begitu. Dan konsep demokrasi itu juga diucapkan oleh nama apa? Tunisia ni, Ghannouchi. Ghannouchi pun bercakap tentang kebebasan kan, dan juga demokrasi. Orang bukan Islam, dia selalunya dia takut sangat dengan istilah negara Islam. Dia takut sangat dengan agenda Islam itu kerana dia orang nampak macam orang Islam itu kalau memerintah menafikan hak bersuara dia orang, menafikan hak mereka nak bercakap. Dia orang nampak macam Islam ni tidak ada demokrasi, walhal dalam Islam lebih demokrasi daripada demokrasi. Nak guna ayat tu, lebih demokrasi daripada demokrasi. Sebab apa? Sebab yang pertama, Nabi Muhammad SAW sendiri sebut dalam hadis, fa inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya orang ada hak, dia ada hak bersuara. Hadis Nabi kan. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut kisah bagaimana perbincangan ataupun perbualan di antara Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim AS. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayr, sampai habis ayat kan. Allah Ta'ala bagi cerita bagaimana perbualan di antara Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim cakap, arini kaifa tuhyil mauta, Tuhan kau perlihatkan dengan mata kepala aku sendiri macam mana kau hidupkan orang mati. Allah Ta'ala ni dia pergi jawab tau. Dia tanya dulu lah soalan, afalah tu'min, tak beriman ke oi? Soalan dia kan. Kata Ibrahim, bala beriman. Bukan bala yang mati tu, bala lain ni. Bala ni ya aku beriman. Lepas tu dia tanya lebih-lebih ni apa hal? Tanya lebih ni kata dia, lihat ma'inna qalbi, nak bagi hati aku tenang. Lalu Allah Ta'ala pun jawab, kamilah 7 burung, kau semelih lah, kau cincang halu lah, kau letak 7 tempat, kau panggil lah kan. Jadi di situ kita nampak macam mana hak kebebasan bersuara yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Satu. Kedua. Yang ketiga, penciptaan Adam AS itu sendiri. Macam mana hak kebebasan bersuara dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat itu sendiri. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Allah Ta'ala pergi sebut depan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat Adam AS. Allah Ta'ala Tuhan Maha berkuasa.
Dan Allah Ta'ala memang nak buat adab. Kalau malaikat tentang macam mana pun Allah Ta'ala nak buat. Sebab akhir sekali Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, korang tak tahu. Faham je, memang Allah Ta'ala nak buat Adam AS ni. Tapi Allah Ta'ala ni dia pergi tanya dulu kepada malaikat. Dalam keadaan Allah Ta'ala memang nak buat. Macam mana? Malaikat pula ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiqu dim. Ya Allah, adakah patut kamu nak cipta makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni sentiasa mentakdiskan kamu, memuji kamu, bagi ke kami lah perintah. Kalau bahasa kita sekarang lah, kan? Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, korang tak tahu. Fahamnya, Islam itu sendiri memberikan hak kebebasan bersuara, dan memang benda tu diungkapkan di dalam Al-Quran. Jadi, kita perlu lebih demokrasi daripada demokrasi. Kita perlu lebih memberikan hak kepada orang untuk menyatakan pandangan berbanding demokrasi memberikan hak untuk orang menyatakan pandangan. Maka disebabkan itu, anda mencadangkan pemilihan jawatan menteri besar lah sebagai contoh, ataupun ketua kampung, nazir masjid, perdana menteri lagi-lagi, iaitu pemerintahan Neo Ibn Affan. Anda guna istilah Neo Ibn Affan. Bila Umar Khattab ni kena bunuh kan? Bila bunuh dekat-dekat nak meninggal dunia tu, Umar Khattab tu dia senaraikan beberapa nama tau, diserahkan kepada rakyat untuk pilih siapa dia kan. Lepas tu berlakulah tapisan yang tukang jadi SPR pada masa tu. Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman, tak apa, biar aku jadi SPR. Ini tanpa gaji ni. Dan dia tak akan bias lah mana-mana parti. Okey, jadi dia pun pergi tapis. Tapis sekali tinggal dua. Kan? Tinggal dua. Siapa dia? Ali, Osman. Dan pasal tu pergi tanya pula pada tiap-tiap rumah. Pergi tanya macam mana. Tanya last sekali orang bersetuju untuk melantik Osman bin Affan sebagai khalifah. Kan? Jadi ana cadangkan benda ni lah kita laksanakan dalam negara umat Islam. Ni cadangan ana lah, supaya kita lebih dilihat lebih demokrasi daripada demokrasi. Kan? Kalau parti Islam boleh buat sampai DAP pun pening. Kurang lagi demokrasi. Macam tu kan. Kita nak macam tu. Kami pun tak berani nak buat, korang pula berani buat. Ana cadangkan lah. Kan? Supaya bila orang tengok, kita nampak orang Islam itu sendiri mengajar untuk menghormati pandangan orang lain. Gitu. Satu. Cadangan yang kedua, daripada politik hukum kepada politik ekonomi. Bertukar daripada politik hukum kepada politik ekonomi. Anda rasa ni anda punya rasa ni hipotesis sana lah. Bukan satu benda yang confirm, tapi anda rasa macam hipotesis anda macam betul je. Rasa macam betul kan? Rasa betul tu pun rasa juga. Okey, tak. Cerita dia sekarang, kita ni bila kita debat tentang negara Islam, selalunya kita akan sebut negara tu adalah negara yang terlaksana undang-undang Islam. Bila kita sebut terlaksana undang-undang Islam, kita akan faham hudud, qisas, ta'zir. Itu yang kita nampak dikatakan sebagai undang-undang Islam. Makanya bila tak ada unsur hukum-hukum ni, maka negara itu terus dilabel sebagai tidak Islam. Satu hal lah. Bila tidak label sebagai negara Islam, pakat-pakatlah berusaha untuk nak mewujudkan negara Islam. Berusaha nak mewujudkan negara Islam tu macam mana? Maka diperjuangkanlah syariat-syariat Islam, hudud, kisah, takzir dan seumpamanya. Dan saya rasa benda itu tak pelik, sebab pemikiran itu bermula daripada Syed Qutb kan. Syed Qutb yang bawa pemikiran itu. Dan benda itu disebar, dan memang ada orang popularkan pemikiran itu di Malaysia. Kan? Kalau di Malaysia ni, Parti Islam Se-Malaysia, ABIN, antara yang bawa pemikiran yang disebut sebagai Syed Qutb. Dan saya peribadi pun tak setuju dengan pandangan Syed Qutb. Syed Qutb pun kritik anda tak setuju lah. Anda lebih setuju macam Ranushi, dia bercakap nilai. Sebab pada aku Islam itu dia mengatasi halal dan haram. Bukan halal dan haram je dibincangkan dalam Islam. Dalam Islam itu dia ada nilai-nilai. Dia ada unsur, macam mana dikatakan unsur kasih sayang. Kalau benci pun al-hubbu lillah wal bughdhu lillah, benci kerana Allah. Benda itu diajar di dalam Islam. Jadi sebab itu kita kena alih daripada politik hukum tu kepada politik ekonomi. Kita kena cakap pasal ekonomi. Sebab kalau kita baca Quran sendiri ajar ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Satu tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan juga ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam melakukan dosa dan juga permusuhan. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebut ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ard yarhamukum man fis sama. Sayang menyayanglah, kasih
mengasihilah kamu dekat atas muka bumi ni. Sebab benda tu akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu sayang makhluk di bumi, nanti segala makhluk-makhluk di langit tu akan beri kasih sayang mereka kepada kita. Jadi politik umat Islam tu kita bawa unsur ekonomi, sebab ekonomi tu lebih dekat kepada kasih sayang. Gitu. Gitu. Dan kalau kita baca dalam beberapa contoh pemerintahan pun, antaranya pemerintahan Omar Abdul Aziz. Pemerintahan yang sering dibicarakan bukan sekadar orang Islam, bahkan dibicarakan juga oleh orang bukan Islam. Bila kita tengok cara pemerintahan dia pun adalah politik yang berkait dengan ekonomi. Buktinya bila dia ambil pemerintahan, dia sendiri, Omar Abdul Aziz sendiri itu adalah miskin. Sebab tu ada secara peribadi anda tak setuju bila orang kata zaman tu tak ada orang miskin. Sebab apa? Sebab Omar Abdul Aziz sendiri itu miskin. Macam mana kamu kata tak ada orang miskin zaman tu? Sebenarnya orang miskin ada, tapi orang miskin tak sanggup nak terima zakat. Kenapa? Sebab khalifah lagi miskin, dia pun tak terima zakat. Dekat belakang nanti ada satu, ada dalam ketahanannya, ada buat mari satu atar. Omar Abdul Aziz ni terasa nak makan apple. Pegawai dia dengar. Bila pegawai kerajaan dengar, pegawai kerajaan ni pergi beli apple, bagi pada Omar. Omar pula tak nak terima. Aku tak nak terima. Kenapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW terima hadiah, sahabat Nabi terima sedekah, ambil lah. Tak sebagai hadiah pun terima sebagai sedekah. Omar Abdul Aziz kata, nisbah pada mereka hadiah dan sedekah, nisbah kepada aku adalah rasuah. Omar Abdul Aziz nak cerita, dia tu dah bawa satu bentuk politik kasih sayang. Faham tak? Politik kasih sayang dia bawa. Jadi anda cadangkan benda tu lah kita popularkan dalam pemerintahan umat Islam moden. Begitu. Supaya politik umat Islam itu tidak dibenci oleh orang Islam dan juga orang bukan Islam. Tapi politik umat Islam itu dikasihi oleh orang Islam dan juga orang bukan Islam. Gitu. Okey. Berapa dah? Dua. Yang ketiga, politik accountability dan credibility. Negara umat Islam selalunya adalah negara yang mundur. Negara orang bukan Islam, negara tu pula nampak maju. Kadang-kadang kita nak buat gurauan. Ni anak suka bergurau benda macam ni kan. Dan anak rasa ayat anak ni jangan diambil sebagai serius. Di situlah ada parti Islam, di situlah negara yang tak maju. Ayat ni gurauan. Walaupun anak cakap nampak macam serius. Kan? Rasa macam tu tau. Dekat situlah ada umat Islam yang ramai. Negara umat Islam itulah yang boleh dikatakan banyak rasuah. Sebagai contoh kan. Kita tengok dalam kerangka Malaysia cukup Okey, anak tak nak cerita politik, tapi kita nak ambil contoh. Contohnya macam ada 4 negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Bukan cerita kempen politik ni, bukan. Cuma anda nak ambil pengajaran. Iaitu negeri yang diperintah oleh PKR, yang diperintah oleh DAP, negeri yang diperintah oleh PAS, Parti Islam Malaysia PAS. Ni kalau orang PAS dengar mati aku ni. Ni abang kedekat apa ni? Okay. Jadi 4 negeri 2 negeri diperintah oleh PAS, Parti Islam 2 negeri ni tidak diperintah oleh Parti Islam. Diperintah oleh yang tidak menggunakan label Islam lah. Keadilan, satu lagi DAP Dalam 2 negeri ni, dia orang mengamalkan politik accountability dan credibility. Makanya dalam kedua negeri ini, dia orang ada badan hisbah. Kalau hisbah di Selangor namanya Selcat. Kalau di Penang namanya Penang Cat. Tapi di Kelantan 20 tahun lebih merintah, tak ada pun hisbah. Nampak? Accountability, credibility, transparency tu tak ada di Kelantan. Sorry kalau orang pro Kelantan tu, aku orang Kelantan tau. Orang Kelantan ni kan? Kedah lebih-lebih lagi lah. Tak ada tau. Jadi disebabkan itu, bila orang cerita pasal accountability, credibility, transparency, orang tak nak rojok tau Islam. Orang akan rojok pada yang bukan Islam ni. Di Selangor sebagai contoh kan, macam mana penjimatan dilakukan oleh negeri Selangor menyebabkan duit banyak yang boleh membantu rakyat berlaku Di Penang boleh bagi bantuan 90,000 mudah-mudah bagi, dan hasil daripada penjimatan, dan boleh mengelak daripada berlaku penyelewengan kan. Ni berlaku. Jadi benda ni yang rasa kita kena bawa. Dan ana yakin satu benda, Islam itu menang dengan keadilan dan kebajikan. Itu keyakinan ana. Ana tak letak Islam menang itu adalah memerintah. Padahal memerintah itu adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 15 minit lagi ustaz patut ada senyum pula. Okey, tak. Jadi contoh kenapa anda cakap memerintah itu bukan menang? Sebab Allah Taala sebut idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dan kemenangan, kamu akan lihat orang masuk Islam beramai-ramai.
Kemenangan Islam itu orang masuk Islam. Kalau tak masuk Islam pun, dia orang dekat kepada Islam. Sebab itulah yang boleh pergi kepada masuk Islam, kan? Memerintah hadiah daripada Tuhan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kata Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad, segala kerajaan itu kepunyaan Allah. Allah Ta'ala akan bagi kepada siapa yang dia mahu. Maksudnya, memerintah itu al-hibatu minallah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nak bagi, tak nak bagi, sudah. Apa guna kalau kita memerintah, orang makin meluat dengan Islam? Lagi baik kita tak merintah, tapi orang lagi dekat dengan Islam. Lagi dekat dengan Islam. Bahkan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, dalam surah Hud sebagai contoh, Allah Ta'ala kata, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Kami tidak akan membinasakan ahli sebuah kerajaan secara zalim sekira rakyat dia saling melakukan islah. Islah bukan gym. Bukan. Islah melakukan islah, pembaik pulih di antara satu dengan yang lain. Dekat mana yang dikatakan islah itu? Dia mesti ada tegur menegur di antara rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyat. Dan benda ni akan dapat dalam demokrasi. Benda ni ada di dalam demokrasi. Antara juga kita nak mengelak daripada berlaku penyelewengan. Macam mana kita nak mengelak daripada penyelewengan? Antaranya kita tubuh badan yang bernama sebagai Hizbah. Dan memang benda ni wujud dalam sejarah umat Islam. Banyak Antaranya kalau kita tengok Abu Bakar As-Siddiq mula-mula sekali memerintah, antara ucapan awal beliau, dia mengatakan, amma ba'du ayuhan nas fa inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau betul, tolong aku. Tapi kalau salah, betulkan aku. Nampak? Ini perkataan yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga perkataan Umar Al-Khattab, tindakan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, dia pernah lantik seorang gubernur Islam dekat Bahrain. Orang itu nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pergi lantik, cuma ada sikit masalah berkait dengan unta. Dia punya 2 ekor unta. Cuma Umar ni jadi dasar kerajaan. Dia buat dasar, kalau contohlah kita ni jadi gubernur, dalam poket kita ada RM200. Kau kena RM200, jangan lebih. Kalau lebih, yang ni kena buat masuk, kalau kita masuk selket lah kat Selangor. Cerita dia berlaku, Abu Hurairah ada 2 ekor unta tau. Unta tu 2 ekor dia beranak pinak banyak. Dia jual, lepas tu dia simpan, menyebabkan dilihat sebagai orang yang berharta, Abu Hurairah ni. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, dia telah panggil Abu Hurairah. Dia panggil Abu Hurairah, dia pergi sebut dekat Abu Hurairah, ya aduwallah wa ya aduwal Islam. Ayat Umar Khattab, dia terus sound kawan tu kan. Hei musuh Allah, kau rembat dekat ayat ke? Dia sound macam tu kan. Tu bahasa anak lah. Dia tak sebutlah rembat dalam hadis tu. Tak ada rembat pun Ustaz. Cari kiamat lah kan. Lebih kurang. Dan sekali Abu Hurairah kata, tak, aku tak makan duit rakyat sikit pun. Maka ketika itu berlakulah sesatan terhadap Abu Hurairah. Sesat terbukti Abu Hurairah tak bersalah, dan Umar Khattab pula meminta maaf terhadap apa yang dilakukan terhadap Abu Hurairah tadi. Fahamnya? Yang nampak politik accountability, credibility itu diamalkan oleh Umar Khattab. Accountability, credibility itu diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan antara lain yang dilakukan oleh siapa lagi? Umar Khattab juga, iaitu dia pergi siasat terhadap pegawai-pegawai yang dilantik. Bila dia dah lantik pegawai-pegawai tu, dia akan pergi tanya rakyat-rakyat kat situ, apa komen kau terhadap pegawai-pegawai aku ni? Dia pergi tanya sendiri pada rakyat. Maknanya accountability, credibility tu memang ada dalam pemerintahan umat Islam dulu. Okey, berapa dah? Antara lain cadangan Nana, pemimpin negeri dan negara tidak boleh terima sponsor. Ni dahsyat sikit lah. Jangan terima sponsor. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima zakat. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menerima zakat. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, pernah termakan buah kurma dalam Baitul Mal kan. Nabi kata buang. Nampak Nabi Muhammad amalkan accountability tu. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Kalau tengok apa yang dikupas oleh Imam Asy-Syaukani, dia menyatakan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mengelak daripada terima zakat, untuk mengelak daripada ditohbah oleh orang musyrik. Awal-awal lagi mengelak daripada berlaku fitnah. Nampak? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain kisah yang kita bawa berkait dengan Umar Abdul Aziz. Dia lapar, tak ada duit nak beli apple, tiba-tiba ada pegawai beli apple, bagi apple pada dia, dia tak nak terima pula. Sebab dia kata nisbah kepada mereka itu adalah zakat, itu adalah hadiah. Nisbah pada aku adalah rasuah. Maknanya dia sendiri tidak terima disponsor. Jadi kalau kita orang sponsor haji, jangan pergilah. Contoh sponsor haji boleh jangan pergi, sebab dia akan timbul fitnah banyak kepada kerajaan umat Islam itu sendiri. Cukup lah, wallahu a'lam.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Ji Wan Hussein kerana atas penerangan beliau yang cukup clear. InsyaAllah lepas ni kita ada makan-makan sikit, refreshment sikit kat belakang. Tapi sebelum tu mungkin semua bertanya-tanya kertas kerja Ustaz Wan Ji ya. Kami dah emailkan kepada siapa yang register dekat Google Form tu, kita emailkan melalui email kertas kerja Ustaz Wan Ji. Kita tak photostate kita tak print out kan. Lepas tu pada siapa yang tak register kat Google Form, dia nak kertas kerja ni boleh beri email kepada pihak Ustaz. So kita boleh bagi email lah kertas kerja Ustaz Wan Ji, itu saja. So semua jemput makan setengah jam, lepas tu kita sambung pada sesi kedua, sesi soal jawab manja-manja dengan Ustaz Wan Ji lepas ni. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.